Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Berkhazar. Khairiyah Haji Ismail, Cik Siti Atika, Fatimah Umar, Zainab Buyung, Akmal Kasim, Habibah Rasul, Hajjah Safiah, Kuzurina Ku Ahmad, Hasnida Mansur, Fatimah Burhan, Siti Roziah Osman, Nurhayati Zainuddin, Rahimah Abdurrahman, Liza Atih, New Zealand pukul berapa sekarang? Salina Salihuddin, Rosnah Salih. Rosnah Salih ke cik yang berwhatsapp, bermessenger dengan saya semalam? Subhanallah, subhanallah. Nurhana, Siti Arpa, apa khabar Kak? Rosnaini, wah duduk dekat-dekat nama dua sahabat ni. Suzana Amiruddin, Yasmin Yaakob, Ida Najwa, Nur Azlina Syukur, Nur Alis, Nazaria, Hasan Basri, Wan Nazira, Rifka Husni, Nur Aziah, Wan Radiah, Kamariah Ibrahim, Ummu Rayadha, Ida SPPK. Tolong respon saya, audio video. Salmah Syaharum. Allahumma salli ala Muhammad. Mahani binti Mustafa, Cik Yurni, Kak Mas Liza, Rozana binti Haripin. Rozana ni ke jirannya Kak Zaliha bukan? Wani Yahya, Nur Aini Atan. Tak nampak jawi tulisan kecil. Hanisa Syafi'i. Ya, Hanisa Syafi'i. Mengapakah Juhara Ahmad? Semalam Ustazah mengaji Al-Mulk dan Al-Kahfi awal akhir dengan anak buah Hanisa Syafi'i tanya. Ibu Comel Singapura Alhamdulillah. Nur Atifah Atim. Alhamdulillah. Farida Ahmad. Oh, spelling Farida F-H-A. Unik. Nur Hasimah Zainuddin. Kaifahal? Orang Melaka kan? Herli Zulkifli. Alhamdulillah. Farida Syah Ibrahim. Nur Haizan Ahmad. Syarifah Harun. Apa khabar Kak Yanti sayang? Semoga pagi ni insya-Allah kita sama-sama doakan Kak Yanti kuat. Pagi ni nak jumpa doktor insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kita nak sambung yang semalam. Saya duk cari buku baru ni, dia Al-A'raf ayat 7. Okey. Buku baru ni syoknya tulisan-tulisan Quran, hadis dia jelas besar. Buku lama ni tulisan dia terlalu kecil. Bila mata dia nampak kecil tu maknanya apa? Maknanya apa? Nurhayati Abdul Ghani Tini. Wah, Langkawi apa khabar? Subhanallah. Langkawi sihat ke? Langkawi sihat. Betul ke orang kata Langkawi sebenarnya masih sepi? Walaupun dikabarkan macam wow sangat, sebenarnya senyap sunyi lagi Subhanallah. Putri Z dari Singapura. Alhamdulillah ramai orang Singapura. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, jom kita mulakan insya-Allah. Semoga berpagi-pagian dalam keberkatan rahmatnya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rosnah Salih, apa muda ustazah tu? Betul ke? Allahumma salli ala Muhammad. Kamaria Ibrahim, Allah tarik nikmat melihat. Apa tu? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Rasa macam tak nak pindah mata dia tengok komen-komen anda. Lajunya. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, kita tengok ya, muka surat 158 untuk kitab baru. Kitab Ustazah, muka surat 155. Okey, tak kisahlah, yang penting
kita merujuk kitab. Sebab yang mengajar ni pun bukan orang alim, cumanya tolong bacakan sahaja. Sebab kita kan dah belajar semalam bab 74, kita buka dengan satu mukaddimah. Masya Allah, sebaik-baik teman sejati adalah buku. Teman sejati adalah buku. Kalau yang semalam tak mai kuliah tu, tak join live tu ataupun tak ulang siar tu, jangan terkejut pula sebab Ustazah tulis di atas tu sambungan. Sambungan daripada bab 74. Sebab terlalu banyak perbahasan dia, hari ini kita nak sambung kepada tajuk kecil dalam bab 74. Tajuk besarnya, sebaik-baik teman sejati adalah buku. Dah bagi Ustazah doakan saya pandai mengaji dan istiqamah. InsyaAllah Asia Muhammad. Mengaji tu kalau orang Kedah belajar segala macam ilmu. Kalau sahabat kita yang bertanya tadi tu, maksud mengaji tu apa? Minta tolong doa pandai mengaji, baca Quran ke mengaji segala? Oh okey. Okey, baik Rusna Salim, masya-Allah. Minta maaf. Allahumma salli ala Muhammad. Cik Siti Atikah dia keloi sahabat dia Prof kemain. Malulah Ustazah cik. Allahumma salli ala Muhammad. Ustazah bukan orang alim. Prof nak belajar ni risau Ustazah. Okey, jiranku kan Kak Siti Rohana ni, Masya Allah. Nur Ali, Salmia Mahnun, Lilek Amira. Lilek Amira ni ke jangan gelak Ustazah kalau Ustazah salah sebut nama. Okey, Asiah binti Muhammad. Sama-sama kita doa sahabat kita Kak Asiah binti Muhammad boleh baca Quran dengan lancar, fasih kerana kesungguhannya belajar Quran sepanjang PKP. Terbaik. So gunakan PKP ini, persiapan kubur perlu. Tu dia, pulang kepada pencipta. Kan kita duk nyanyi, duk meratib bila nak boleh balik kampung, bila nak boleh balik kampung. Rupanya setahun setengah dah. Masya Allah, tabarakallah sahabat-sahabat. Tapi kalau kita manfaatkan untuk perkara-perkara yang baik, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Rupa-rupanya ada orang yang dulu tak pandai baca Quran, sekarang dah boleh baca Quran dengan baik. Yang dulu tak cinta majlis-majlis ilmu, sekarang dah jadi sampai tahap ketagih dah. Kecanduan majlis ilmu. Keketuman. Ada keketuman. Yang baru masuk tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tajuk kecilnya adalah keutamaan buku. Kita sambung Semoga insya-Allah semuanya dalam kebaikan dan kita buka minda kita luas-luas, buka pintu hati kita, betulkan niat kita nak belajar semata-mata nak jadi orang baik dah insya-Allah, kepada yang jauh lebih baik, bukan saja baik di sisinya manusia tapi juga baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kita untuk merebut nama baik di sisi manusia kalau bila kita balik bertemu Allah nanti tak ada satu pun makhluk yang di langit mengalu-alukan kedatangan kita. Nauzubillah. Maimunah Ahmad ketagih ilmu jangan ketagih dot pula. Okey, amin. Baik. Keutamaan buku. Abu Ubaidah mengatakan bahawa Al-Muhallab pernah berkata kepada anak-anaknya dalam wasiatnya, "Wahai anak-anakku, janganlah anda berada di pasar kecuali dengan beberapa catatan atau lembaran." Tu dia. Okay? Ada orang yang dia follow Tun Mahathir sampai usianya dah dekat 100 tahun ni kan. Apa yang orang follow pada Tun Mahathir? Anda bila Ustazah sebut nama-nama tokoh politik ni, anda janganlah pula terus left. Yang baik kita kata baik kan sahabat-sahabat. Ni awal-awal Ustazah cengih dah. Kan Tun Mahathir, Ustazah pun ingat dulu-dulu Ustazah pernah dengar lah kat mana lah dia punya ucapan ke, dia punya sesi interview ke kan. Dia kata benda yang paling dia tak pernah tinggal dalam hidup dia, nak ke mana pun, hatta masuk tandas. Kan kalau kita adabnya dalam tandas tu kita tak boleh lah nak sebut nama Allah ke, nak mencari ilmu ke, tak sesuai. Tapi Ustazah pernah dengar interview dia semalam, dalam kita punya komen-komen tu rasanya Kak Salina Salahuddin ada sebut pasal macam mana beliau ni mesti ada buku catatan di poket, mesti ada pen. Kalau dia bergerak ke mana-mana tak ada catatan, tak ada pen, memang bukan dia lah jawapannya. Masya Allah, tabarakallah. Kita pun bila dengar orang-orang yang namanya hebat macam ni kan,
Semua manusia ada baik, ada kurang. Yang baik ni kita nak tiru. Patutlah, Masya Allah, Tabarakallah, penuh ilmu. Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Ilmu akhirat pun ilmu, ilmu dunia pun ilmu. Semoga semua kita menjadi manusia yang beriman kepada Allah dan mati dalam ketaatan, kekal beriman kepada Allah. Amin. Ni yang kita nak. Kemudian kita juga mendengar betapa Nabi SAW suruh kalau kita masuk ke dalam pasar ni bercepat-cepatan. Maknanya kan laju-laju, cepat-cepat. Jangan nak lama-lama dekat pasar. Okey, siapa yang dia punya karakter ni mesti muslimat dirahmati Allah, bila dia nak pergi pasar nak membeli barang, mesti dia tengok catatan. Kan, tepung sekilo, beras 2 kampit, bla 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 kan. Lepas tu dia hanya akan beli yang ada dalam list je. Tapi ada orang tulisannya 3 barang, tapi nanti bawa balik penuh troli 30 barang kan. Itu maknanya orang yang kelentong diri sendiri. Tadi kata nak beli 3 barang. Itu sebab jangan berlama-lamaan. Dan ada doanya Nabi SAW mengajarkan untuk supaya kita tidak terjebak dengan berlama-lamaan, kerana syaitan suka memenuhi pasar-pasar. Itu sebab kita macam-macam lah di sana. Kalau penjualnya ada yang menipu, kalau pembelinya muslimin muslimat dirahmati Allah ada yang bulat mata lah, rambang mata, nampak ni nak beli, macam itulah muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi sebab itu rupanya hikmah disuruh bercepat-cepatan. Dan kawan ni diperintahkan oleh ayahnya, Masya Allah, wahai anak-anakku, janganlah anda berada di pasar kecuali dengan beberapa catatan atau lembaran. Makna sampai ke pasar pun supaya mengelakkan lara, mengelakkan gangguan iblis, rambang mata tu, di pasar pun boleh buat catatan. Allah, jauh kan kita ni sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Salah seorang sahabat pernah berkata kepadaku, saya membacakan sebuah buku kepada Syekh Syami yang di dalamnya berisi tentang catatan sejarah Ghatafan. Ghatafan ni Ustazah rujuk ni salah satu Allahumma salli ala Muhammad, Bani Ghatafan berada di Madinah. Jadi kalau kita sebut satu kaum lah, satu kaum maknanya menjadi satu sejarah. Katanya semua kebajikan menjadi lenyap dari seseorang kecuali buku. Benda baik yang kita duk buat, sahabat-sahabat dirahmati Allah, orang boleh lupakan, orang boleh lenyap daripada dia. Tapi buku ni gambaran ilmu lah. Maknanya ilmu takkan boleh hilang. Syarat kepada ilmu tu diamal. Okey, muslimin muslimat dirahmati Allah. Ya, ada masa beli ikut list, ada masa kelentong diri sendiri. Betul? Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ustazah beli barang, ini tips yang bagus ni Nur Zalila. Beli barang online pun boleh beli lebih dari list. Ini bukan tips yang bagus. Tips yang bagus nak mengadap, nak klik apa. Anda lah, Ustazah tak ada dekat handphone Ustazah Shopee ke Lazada tu kat handphone Ustazah tak ada. Ustazah tak reti. Jadi kalau nak buka benda tu, sahabat-sahabat kena ada list juga ke. Sebab wow 50%, wow 70%. Tak lama lagi 11 bulan 11 kan. Ustazah dulu tengok dekat TV apa ke benda saat-saat 7 hari bulan 7, 8 hari bulan 8, 9. Itu waktu dia duk buat shopping gila-gila Ustazah. Tak best buku tak ada. Kenapa Kak Ayah? Kak Ayah tengah dialisis Kak Ayah ni sahabat kita yang Masya Allah sangat istiqamah. Dia duk mendengar ilmu kat klinik pun dengan ilmu sebab beliau ni buat dialisis Baik, semoga sentiasa kuat dan sihat. InsyaAllah Kak Ayah dan sahabat-sahabat kita yang lain yang sakit disembuhkan, yang ada permasalahan Allah tunjuk jalan keluar untuk segala permasalahannya insyaAllah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah Kak Pah dapat join pagi ni, Penang. Wah, terima kasih Sharifah Mansur. Okay, wah Kak Nazatul Naina, notification FB tak naik ni pasal apa Kak Nazah? Orang FB Pok Cik Mak dah kenal sangat Kak Nazah, duk tag kawan-kawan dia sampai 100 orang dia tag. Okey, kita tengok. Saya juga pernah mendengar Al-Hasan Al-Lu'lu'i berkata, saya melakukan perjalanan. Al-Lu'lu'i ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, bunyi macam buruk kan nama tu, lok-lok.
Lu'lu'. Nama macam buruk kan, tapi maksudnya permata tu dia, ya. Saya melakukan perjalanan selama 40 tahun dan saya tidak pernah tidur siang. Mohon terasa siapa yang suka tidur siang? Kan? Ini orang hebat ni, subhanallah. Dia kata saya melakukan perjalanan selama 40 tahun dan saya tidak pernah tidur siang. Kan? Ini geng dengan Ustazah. Lagging sekejap tadi. Okey ke? Ya, Masya Allah. Kan? Dia geng dengan Ustazah tak pernah tidur siang. Saya pelik macam ni kalau orang bercerita tidur siang. Saya tak reti nak tidur siang, muslimat kan. Nanti bila nak landing je, ya ada lagi benda nak buat. Tapi bila malam tak pernahnya tak boleh tidur. Pantang letak kepala dekat bantai, memang ustaz kata, qalu dah. Orang Kedah macam tu. Qalu dah, sat saja. Letak kepala dekat bantai terus qalu, jalan terus. Tapi kalau siang tak boleh. Asal letak je, ada lagi benda nak buat, tak boleh nak lama-lama landing macam tu. Mana tadi? Saya melakukan perjalanan selama 40 tahun dan saya tidak pernah tidur siang. Tidak pula pada malam hari. Siapa yang panggil Cahaya Ma'arif? Asiana Nurdin, Cahaya Ma'arif tengah sibuk-sibuk kot. Liza Ate tengah hari dekat New Zealand. Sahabat kita ni duduk New Zealand, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan? Dia kata minta maaf Ustazah waktu rehat. Allahu Akbar. Cahaya Ma'arif hari ni nak gerak ke Melaka, Asiana. Mungkin dia sibuk-sibuk lah tu. Kita doakan insya-Allah beliau nak lama kot nanti di sana nak menemankan suami dia kerja di sana. Okey. Saya melakukan perjalanan selama 40 tahun dan saya tidak pernah tidur siang, tidak pula pada malam hari dan tidak pula bersandar kecuali buku selalu saya letakkan di dada. Maksud dia sahabat-sahabat, kalaupun dia tidur, buku sentiasa ada di dada. Kita buat juga kan macam tu. Kita tidur, buku di dada. Tapi memang tidur. Dia jap-jap terbangun, baca buku. Jap-jap terbangun, baca buku. Allahu Akbar, Syamsiah Saleh. Ustazah baca nama sama je hari-hari. Mina Dapok. Dapok. Apa macam mana ejen nama dia? Ustazah baca nama yang sama je hari-hari. Alah, Messi ni Ustazah peluk. Lelaki ke perempuan ni? Messi ni Ustazah peluk. Awak duk habaq lagu tu. Dok Ustazah tak baca nama sama je hari-hari. Allahu Akbar. Ida Najwa. Tengok kebetulan nama Ida selepas nama Min. Allah comel. Okeylah, kita tak payah baca buku, kita baca je semua nama. Mona Lisa, Salina Jaafar, Faridah Jamaluddin, Nur Aini, Siti Aminah, Mahida Sidin, Ustazah Muzayanah. Ustazah Muzayanah pula nak baca. Nombor pin. Tak apa, jangan merajuk kat ayat Zakaria. Ya Allah, sesungguhnya sahabat-sahabat, saya tak adalah nak pilih nama siapa. Kenapa kita sedar macam nama siapa yang Ustazah sebut selalu tu? Ustazah baca ikut deretan ni, tak ada yang skip pun. Nama siapa yang Ustazah selalu sebut tu kalau anda rasa macam kerak dengar, sebab sejujurnya Ustazah sebut kuliah Ustazah di mana pun depa ni ada. Kuliah Ustazah di mana pun depa ni ada. Jadi nama depa kerap lalu. Allahu Akbar. Marina Zakaria. Okey, Zulaini Muhammad. Okey, lucu sebut nama saya Ustazah. Maz Ismail. Siapa lagi nak minta sebut nama? Alah comel. Tulis nama dekat tudung Ustazah. Hari ni sahabat-sahabat saya ada rakaman di RTM 1. Siapa orang Ampang boleh join kuliah hadir di Masjid Taman Tar Ampang. Muslimat dirahmati Allah. Lepas daripada 9.30, 10.30 saya di Masjid Taman Tar Ampang, saya terus minta tolong Jaja laju pergi ke Putrajaya untuk rakaman RTM 1 rancangan fikrah bersama dengan Tuan Syukur Ibrahim. Minta maaf sebut saudara kita yang cacat lah, memang cacat tapi sangat bermotivasi. Ya, Zarina Adam. Okay. Salam Ustazah Ayu Aini Zaki. Siapa Ustazah Ayu tu? Muslimat dirahmati Allah. Lepas tu saya akan terus ke sana. Jadi semalam tu saya sangat sibuk kan, penuh dengan program. Lepas tu saya tanya dia, bila kita nak ke TV ni, benda yang akan mesti ditanyanya, kadang ada pantang larang dia. Kan kita sampai ke sana kan, barulah dia suruh kita patah balik lah, kita macam-macam lah kan, adalah SOP dia. Lepas tu Ustazah cakap,
besok boleh tak Ustazah pakai tudung Palestin? Ustazah tanya dekat TV1. Kan? Tudung Palestin Ustazah? Kita tak boleh tudung. Kan kata ada pantang larang dia. Tak boleh yang ada lambang-lambang gitu. Tak apa, Ustazah ambil je gambar. So Ustazah share lah live Ustazah minggu lepas kot Ustazah pakai tudung Palestin ni kan. Ustazah share. Oh, tak nampak sangat Ustazah lambang dia. Okey, boleh Ustazah pakai. Lepas tu Ustazah kata bukan sebab Ustazah nak memperjuangkan, nak sebut Palestin dekat TV ke, bukan. Tapi Ustazah tak ada masa nak gosok tudung. Ya Allah, itu je tudung yang bersangkut, yang elok, yang baru gosok. Sebab Ustazah memang gosok baju untuk seminggu. Kan sahabat-sahabat. Jadi lupa pula yang nak pergi RTM. Lepas tu dah tak sempat langsung. Bila dah open iron tu, dah tak gosok selai tudung lah. Mesti akan gosok untuk berhari-hari punya. Jadi okey Ustazah boleh sebab tak nampak sangat. Jadi Ustazah pakailah tudung ni hari ni. Itulah yang kisahnya. Kesian, senyum lebar bila Ustazah sebut nama. Oh ya ke? Allahu Akbar. Suka yang kalau Ustazah sebut nama. Comel lah kekanda bonda sahabat-sahabat adinda-adinda saya ni. Nanti Mahidan Sidin, maksudnya Nur Aidah. Okey, jenuh lah nak sebut nama semua. Okey, saya sayang anda semua kerana Allah. Baik. Ibnu Al-Jaham berkata, jika perasaan mengantuk, ini paling syok saya baca semalam, senyum saya seorang-seorang. Kenapa? Ibnu Al-Jaham berkata, jika perasaan mengantuk datang menyerang sebelum tibanya waktu tidur, perbuatan yang paling buruk adalah tidur melebihi keperluan. Tolong garis kalimah ini. Perbuatan yang paling buruk adalah tidur melebihi keperluan. Tu dia kan. Siapa orang yang sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan sikit-sikit tidur. Sebab orang dulu, orang-orang salafus salih dulu, tidurnya sangat sedikit. Kita pula, muslimat dirahmati Allah, sikit-sikit tidur kan. Mereka tidurnya sedikit. Jadi jauhlah dengan kita. Allahumma salli ala Muhammad. Maka aku akan membaca salah sebuah buku dari buku-buku hikmah. Lalu aku tersentak dengan beberapa faedah yang ku dapati. Aku merasa memperolehi kemenangan setiap kali aku menemui apa yang aku perlukan dari buku. Bila dia membaca buku, dapat sesuatu dari buku, dia terasa macam diri dia penuh dengan kemenangan. Subhanallah sahabat-sahabat. Sesuatu yang sesuatu yang menumbuhkan kebaikan yang sejati dalam hatiku dan menghujam menyedarkanku, dentumannya bergema melebihi ringkikan keldai yang mengejutkan. Ringikkan ni rasa ni. Menghujam menyedarkanku. Allah hebatnya, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Dia nak kata apa tahu sahabat-sahabat? Bila dia ngantuk, dia cari buku. Sebab bila dia dapat buku, dia rasa terus semangat. Cuba angkat tangan sikit. Angkat tangan tak boleh. Cuba tulis nama sikit. Siapa sahabat-sahabat dirahmati Allah yang bila dapat buku, waktu dia segar, dia terus baca dan menumbuhkan semangat. Ustazah Zai pula suka ngusik makcik-makcik kat masjid. Makcik-makcik kat masjid duk kata apa? Ustazah, hacik ni selalu tak boleh tidur lah Ustazah. Ustazah selalu tak boleh tidur. Ustazah, dia kata macam tu. Saya selalu tak boleh tidur. Okey, faham. Dah. Fokus. Jangan sibuk dengan sebut nama pula Nanti bila-bila Allah rezekikan kita sebut nama. Islam di hati, hebatnya nama anda. Izan Syu'ib. Okey. Bila mengantuk cari buku, laju je tidur. Kan Kak Salina, kita lain, Masya Allah. Nama Kak Salina lagi kan, orang kata saya sebut nama Kak Salina. Ternampak sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebutkan apa, kita ni kalau tak boleh tidur, kan makcik-makcik selalu datang adu kat Ustazah. Saya susah lah Ustazah nak tidur malam. Ustazah suka ngusik dia pun. Ustazah cakap, senang je cik, ambil buku baca. Kan, sebab itu yang berlaku pada Ustazah. Ustazah Zai, kalau awak macam tak boleh nak tidur ni, ambil buku, kompom tidur. Tu yang semalam saya baca perenggan ni, saya gelak. Ya Allah, hebatnya. Dia kalau mengantuk, dia bagi buku segar. Kita, sahabat-sahabat, kalau tak boleh tidur, kita cari buku. Baru satu perenggan, kompom. Baru satu perenggan, kompom tidur. Kan, jadi jauh kita dengan mereka ni. Allah. Ibnu Al-Jaham berkata lagi, apabila aku sedang mencari kebaikan dari sebuah buku dan mengharapkan faedah darinya, aku pasti menemuinya.
Bila baca buku, sahabat-sahabat, mesti kita jumpa apa yang kita cari. Okey, kita nak baca pasal apa? Sebab tu ketika kita berdepan dengan PKP, pandemik ini, Ustazah kata, apa kitab aku nak bawa dalam page Ustazah Muzayyanah ni? Apa kitab ni? Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. La tahzan, ramai orang muda ya cik. Okey, Masya Allah, sebab orang nak pergi kerja kot. Okey sahabat-sahabat, jadi kita nak sebut, kita cari bahan bacaan. Awal-awal dulu Ustazah dah cakap dah, kalau saya suka baca buku-buku yang memberi inspirasi, motivasi, tokoh-tokoh, idola. Sebab saya suka cemburu. Cemburu macam mana? Saya cemburu dengan orang yang macam mana dia ni boleh jadi pandai, hebat menyampaikan ni kan. Sebab Nabi suruh kita cemburu dengan dua perkara. Pertama, orang ada ilmu, sibuk sebarkan ilmunya. Kedua, orang ada harta, sibuk sebarkan hartanya. Infakkan hartanya ke jalan Allah. Dua perkara ni Nabi kita suruh cemburu dengan mereka. Cemburu yang sehat. Macam mana dia boleh pandai? Rahsia dia suka membaca. Okey, faham, aku nak tiru. Salah tak meniru? Tak salah. Macam mana dia ni boleh kaya raya, lepas tu dermawan pula, suka infak. Ustazah Zan memang geram dengan orang yang sikit-sikit nak infak. Kak, minggu lepas dah bagi dah, ni bagi banyak lagi. Tak apa Ustazah, jelah bekalan akak untuk mati nanti. Aku cemburu sungguh lah, macam mana dia ni boleh. Jadi kita nak tiru. Nabi maksudkan boleh cemburu ni supaya kita bekerja ke arah seperti itu. Ada ilmu, sibuk sebarkan ilmu. Sebarkan ilmu ni bukan mesti jadi penceramah saja. Kita duk bercakap dengan anak-anak kita, tak buka mulut, tak bercakap kecuali benda yang bermanfaat. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kemudian harta yang kita ada, kita infak ke jalan Allah. Semalam kita belajar kitab Di Balik Tabir Kematian. Aduh, sahabat-sahabat, kita tengok wafatnya Nabi SAW. Perenggan terakhir tu disebutkan Nabi SAW mati langsung, tak meninggalkan harta untuk warisnya. Allah, jauhnya dengan kita. Kita sibuk, Ustazah nanti saya mati senanglah anak-anak gitu kan kita. Sebab kita dah tanam dalam minda anak-anak kita. Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Macam mana kita nak bangkit, nak ubah cara hidup kita ni? Ada harta kita belanjakan ke jalan Allah. Okey, anak-anak tu bekalkan dengan ilmu. Nanti bila mereka ada ilmu, sahabat-sahabat, tahulah mereka nak hidup macam mana. Ini ada orang, Ustazah, jiran saya tu mati, agaknya tak tenang kot. Kenapa? Masa saya ziarah dia, Ustazah, saya jiran sebelah. Masa saya ziarah dia, Ustazah, mata dia terbuka macam tu, Ustazah. Saya rasakan mata dia terbuka tu masa dia mati sebab dia tak dapat tunai hajat dia. Apa hajat dia, Kak? Dia duduk cakap lah kat saya, anak dia 4 orang. Kan sekarang dia baru ada 3 rumah. Yang bongsu tu belum ada lagi rumah. Dia nak beli juga rumah tapi tak kesampaian. Jadi dia kata, kalau aku mati tak dapat belikan rumah untuk yang bongsu tu, aku mati mata aku terbuka kot. Sahabat-sahabat, orang Melayu ni kelakar. Orang Melayu kelakar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustaz Fazrul selalu kata apa, Hanisa? Apa ni, Allahumma salli ala Muhammad. Maksudnya, kelakarnya, kalau orang mati celik masa mati kan, dia kata sebab hajat tak tertunai lah. Tak ada je dalam kitab-kitab mana. Pelik sungguh kita kan. Mana pandai je buat fatwa. Jangan gitu, okay? Betul-betul. Nanti kan rancangan dengar episod keempat ada cerita perebutan harta tu. Aduh, ngeri ya sahabat-sahabat dirahmati Allah, ngeri. Jika kau melihatku ketika itu, tentu dari waktu ke waktu aku hanya memandang kertas sampai tersisa beberapa halaman lagi. Allah, jika lembaran buku itu besar dan tebal serta terdiri daripada beberapa jilid, maka sempurnalah hidup ini dan lengkaplah kegembiraan ini. Maksud, baca buku biar sampai habis. Mohon terasa kan? Kita beli buku, baca satu muka surat kan, baru satu muka surat, 2 muka surat, macam tu, 3 muka surat, dah muka pula jadi buku kan, kepala kita duduk atas buku kan. Ustazah, penat lah, ngantuk lah baca buku ni. Boleh tak saya nak rendam je buku ni dekat dalam besin, lepas tu saya isi dekat dalam botol-botol saya minum. Lama-lama nanti saya hatam lah juga kan. Lunyaikan buku ni masuk dekat dalam air, lepas tu saya minum.
Akhirnya nanti masa saya nak exam, ingat semua. Kau fatwa mana pula kau guna? Sahabat-sahabat, saya suka bagi kalau ada orang datang jumpa minta nasihat. Kan kalau layak dipanggil nasihat lah. Tapi Ustazah senyum je bila dengar dia sebut. Ustazah, saya tak boleh hidup lah dengan dia tu Ustazah. Saya tak tahan dah Ustazah. Ustazah tahu tak dia tu bla 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 bla. Alah kak, relax relax gitu. Sebab apa? Buku ni tebal, sahabat-sahabat, tebal. Berapa lama dah hidup? Katakan, berapa lama dah hidup? Yelah, saya dah hidup dengan dia 5 tahun Ustazah. 5 tahun. Awak baru baca suku pun tak sampai daripada buku ni. Suku pun tak sampai. Kan sahabat-sahabat? Macamlah budak muda belum SPM dah nak bercinta, tak nampak orang lain. Ustazah, saya nak kahwin juga walaupun saya bawah umur. Saya dah cakap kat mak saya takut berzina Ustazah. Dialah lelaki yang paling baik saya pernah temui. Aduh, menyampus sedengar tau sahabat-sahabat. Kau baru tingkatan 2, 3 dah cakap pasal kahwin. Manalah mak ayah tak marah. Maksudnya, ya awak jumpa itu je lelaki yang paling. Ya Ustazah, saya tak jumpa lelaki lain. Saya rasa sampai saya hidup lama pun saya tak jumpa. Itulah lelaki yang paling Islamik saya pernah temui. Dia cerita kat kita pula rasa macam nak moon sahabat-sahabat. Gini je lah. Awak ni umur berapa sekarang? 14 tahun, 15 tahun. Sama macam tadi, kahwin berapa tahun dah ni? 5 tahun. Awak baru baca buku tak sampai suku pun. Sabak Sad. Baca lagi. Kalaulah di peringkat muka surat 10 ni awak dah jumpa lelaki yang terbaik, baca sampai muka surat 100. Awak akan temui super wow lagi. Percayalah. Hidup ni kita perlu teruskan. Hidup ni kita perlu tempuh. Kalau awak hidup lama lagi, awak SPM pun belum, ni dah fikir nak kahwin, itulah lelaki paling macho. Kenapa mak awak bising? Sebab suruh awak belajar sungguh-sungguh sampai masuk universiti. Awak tahu tak kat universiti tu nanti insya-Allah jodoh awak tu ketua perwakilan pelajar tu insya-Allah. Tapi syaratnya kita nak orang yang baik, kita kena baiklah. Baik ke macam ni? Perintah mak ayah tak nak ikut. Baik ke macam ni? Orang suruh baca buku sampai habis, hang baca buku sekerat-sekerat je. Kan sahabat-sahabat, hidup ni perlu lalui. Kita kata, Ustazah, saya dah tak boleh hidup dah. Saya dah hilang sabar dah. Saya rasa semua gunung-gunung nak hempap kat saya. Sabar, Sad. Sabar, Sad. Hidup baru, alah. Kan? Apa sebesar jagung? Mungkin sebesar jagung. Kan? Dia rasa macam dialah segala-gala. Dia minta nasihat kita. So, okey Ustazah, faham. Saya kena tempuh juga hidup ni kan. Ya, saya faham maksud Ustazah. Saya baru baca muka surat 2, 3, 10 je dalam buku tu. Sedangkan buku tu ada 100 muka surat. Tahu tak apa? Aduh, dia punya bahasa tu macamlah dah hidup. Cuba hang pi tengok mak-mak hang tu. Pasal apa masih stay dengan Pak Hang? Pak Hang tu pandai baran kan? Pak Hang tu perongah kan? Tapi kenapa Mak Hang masih boleh hidup? Sebab dia tempuh. Akhirnya Mak Hang temui sweetnya Pak Hang tu. Sweet Ustazah, walaupun garang-garang. Dia pergi bancuh kopi buat kat saya sekali Ustazah. Dulu muda-muda saya yang pergi buat ayak kopi kat dia. Lah ni dah tua-tua, dia pula buat ayak kopi sejak jadi AJK masjid, duk tukang bancuh ayak dekat masjid tu. Dia pula, nah Minah aku buat kopi kat hang. Oh lolo, sweet sampai mati saya tak boleh lupa. Tua baru ada sweet-sweet. Tahu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi janganlah muda-muda ni dah rasa macam, aduh kan Nurul, baju pun mak beli, dia kata saya takkan jumpa lagi lelaki sebaik itu mak. Itu ketua pengawas kat sekolah saya. Aduh, nak meninggal dengar budak-budak muda kadang-kadang. Minta maaf ya anak-anak dia kalau ada mendengar. Subhanallah. Al-Atabi mengulas sebuah buku yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Seandainya bukan kerana banyaknya jumlah halaman, pasti saya akan menyalinnya. Ibnu Al-Jaham pula berkata, tetapi saya justru suka terhadap apa yang tidak anda sukai. Saya tidak pernah membaca satu buku besar pun kecuali saya dapatkan manfaat di dalamnya, dan tidak terhitung berapa banyak buku kecil yang saya baca yang ketika selesai membacanya saya tidak berbeza dengan ketika mulai membaca. Maksud, pilihan atas kita. Nak baca buku tebal ke, nak baca buku kecil ke, buku nipis ke. Yashima Yasir, rasanya pertama kali Ustazah sebut nama ni. Muda-muda dulu sawit, dah tua baru sweet. Kan? Apalah, Masya Allah, Subhanallah. Tak apa, siapa ni? Siapa yang nama dah hilang ke atas? Kalau tak sebut tu nama dah hilang ke atas. Saya tak sempat nak sweet-sweet, pasangan dah
meninggal dunia kot macam tu. Kan Sophie Imi. Aduh, nak meninggal dengar. Sebab apa? Sebab belum hidup panjang lagi dah konon inilah yang dia paling hebat jumpa. Baca buku sampai habis. Sekian dimaklumkan. Baik. Kita rujuk Al-A'raf ayat 2. Al-A'raf ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bih. Ini adalah sebuah kitab, yakni Al-Quran yang diturunkan Allah kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu kerananya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu kepada orang kafir dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Penghujung kepada tajuk kecil dalam bab 74, yakni A tadi tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia nak khabar ke kita. Allah turunkan Quran. Siapa tadi sahabat kita yang sedang belajar mengaji Quran, kita doakan fasih, lancar lidahnya. Jangan pernah kata susah lah ustazah belajar Quran ni, susah lah. Allah turunkan untuk memudahkanmu. Allah beri isi-isi dalam Al-Quran untuk menyelamatkanmu. Mesej-mesejnya Allah dalam tu sahabat-sahabat untuk menyelamatkan. So dalam bab baca, dalam bab memahami sebenarnya tidak sukar. Tapi kenapa kita mencari kesukaran? Sebab kita tak bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya. Please, okay? Malam tadi siapa yang ada dalam grup Demi Ummah Kerana Allah, bila ustazah duk lepak-lepak rumah bapa, maghrib, isyak, saja je lah. Sebab amalan mereka setiap hari anak-anak buah ustazah tu, dipimpin adik ustazah, selalu memang tak akan bangkit daripada sejadah selagi tidak Al-Mulk dan tidak membaca Al-Kahfi awal 10 ayat dan akhir 10 ayat. Itu amalan mereka. So ustazah semalam pun lepas solat isyak tu tak ada ke mana-mana, cakap dengan ustaz, duduk sekejap lah dengan budak-budak nak baca Al-Mulk sama. Lepas tu sahabat-sahabat anak buah ustazah yang ahli Demi Ummah Kerana Allah ni memang tahulah itu boyfriend ustazah. Boyfriend ustazah yang Ustaz Azwan tak cemburu kan. Anak buah yang paling kecil lah sekarang ni, darjah 2. Kan gigi pun baru nak tumbuh. Memang surah Yasin hafal, surah surah Al-Mulk dah hafal, awal akhir surah Al-Kahfi. So saja ustazah panggil, jom. Apa nawaitu? Ustazah tulis, jom Al-Mulk. Dengan kita melihat anak sekecil itu fasih, apa ada rasa pada diri kita? Mungkin kita tak hafal, kita haf. Tapi kita nak sangat, Allah bestnya ustazah, budak ni kecil-kecil lagi. Jawapannya, halo. Ni minta maaf ustazah terpaksa cakap, halo. Dia baca tiap malam tanpa tinggal. Sahabat-sahabat, kita nak dapat fasih tapi jat tutup Quran, pergi holiday tak baca Quran langsung. 3 hari 2 malam Quran langsung tak dibaca. Hatta kadang-kadang lama-lama dekat swimming pool, dekat laut, pergi cari makan sanggup beratur panjang, balik hotel, boom, tak mengaji Quran. Saya biasa bawa anak-anak buah saya pergi bercuti, sahabat-sahabat, jangan tinggal satu beg yang berisi Quran. Pergi holiday, merehatkan minda. Konon kau nak rehat macam mana kalau Quran kau tak baca? Jangan ada hari tanpa Al-Quran. Duduklah kat mana pun, please, jangan ada hari tanpa Al-Quran. Quran Allah turunkan dengan untuk memudahkan pembacaan, syaratnya hari-hari. Pemahaman, syaratnya kau cari guru untuk memahami Quran. Kita selalu kata, macam mana ya ustazah, susah lah ustazah nak buat. Minta maaf, saya memang tegas bab ni. Jangan ada hari tanpa Al-Quran. Jadi, muslimat dirahmati Allah, kalau kita letakkan kesungguhan begini, Allah mesti beri. Allah tak pernah zalim. Yang zalim tu kita nak, tapi kita tak pergi ke arah tu. Saya kata, saya ada lebihan handphone. Baru saya nak hadiah dekat awak. Norma Arifin, Nur Zarinawati, Serianti, Tuan Lailis, Hanidah Masnur ni duk ada depan ustazah. Contoh ada depan ustazah, Nuraida Bidin ada depan ustazah. Ustazah kata, saya ada handphone baru ni, tak pakai lagi. Siapa nak? Kan? Ustazah saya nak. Siapa nak? Ustazah ulang lagi kan? Siapa nak? Ambil. Dia duduk, ustazah saya nak. Hai, hang nak aku pergi kat hang. Hang nak mai ambil sini, aku memang nak bagi dan ni aku nak try test je. Kan? Kalau nak, mesti bertindak, bangkit dan ambil.
Nak tapi hanya duduk kat tempat. Memang masih kat tangan saya lah. Ilmu seluas-luasnya miliknya Allah. Kita nak tapi kita tak mencari. Kita tak mendekat. Kita tak bersungguh-sungguh. Kita tak pergi. Macam mana ilmu tu nak datang pada kita? Sahabat, siapkan hati. Siapkan minda. Ustazah sebut dah hari tu. Nak dapat ilmu ni seperti huruf Ain. Ain, luasnya mulut huruf Ain. Luasnya mulut huruf Ain. Untuk buka minda, buka hati. Supaya Ain Lam, Lam tu tinggi. Dengan ilmu, kita akan jadi tinggi, mulia. Bukan untuk sombong, tak percaya buka tulisan Ain, Lam tinggi, nanti turun balik untuk tulis huruf Mim. Ain, Lam, Mim itu ilmu. Ain buka luas-luas, lapangkan dada hati kita. Lam naik untuk dipandang tinggi dengan ilmu. Sebab Allah cakap, dengan ilmu Allah akan angkat darjat. Mim, ke bawah balik tulis Mim. Bukan untuk menyombong, meninggi diri, tapi rendahkan dirimu seperti huruf Mim. Masya Allah, faham konsep ni, kita tahu dah. Ilmu ni bukan untuk kita duk bongkak sombong, untuk betulkan diri kita sendiri. Subhanallah. Terakhir kita nak ulas dalam kitab Latahzan bab 74B, faedah membaca dan mentelaah. Ni banyak ustazah baca sendiri sebab ustazah nak habiskan. Pertama, mengusir perasaan was-was, kecemasan dan kesedihan. Bukti dalam pandemik ramai orang bersedih. Betul kan? Lepas tu ustazah Allah beri ilham untuk bawa Latahzan. Sekarang dah nak habis bab 74. Terima kasih yang respon ustazah. Terima kasih, saya join Latahzan baru dalam bab 60. Ada yang messenger ustazah, saya join Latahzan bab 60. Tapi saya rasa ya Allah ustazah, banyaknya membantu saya yang kematian suami. Bukan kerja ustazah untuk buang rasa sedih anda. Ustazah tak mampu tolong apa-apa sahabat. Anda balik kepada Allah. Dan kekuatan untuk bangkit balik kepada Allah ada panduan. Panduannya apa? Ni ada dalam kitab-kitab yang kita nak ambil sungguh-sungguh. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mengusir perasaan was-was, kecemasan dan kesedihan. Dua, dengan membaca buku, sahabat-sahabat dirahmati Allah, menghindarkan seseorang agar tidak tenggelam dalam hal-hal yang batil. Kita nak tahu tentang sesuatu apa. Menghindarkan seseorang agar tidak tenggelam dalam hal-hal yang batil. Contoh, sekarang tengah musim baru ni kita terdengar tentang ajaran sesat. Jakim siapkan contohkan sahabat-sahabat dirahmati Allah, ciri-ciri nak mengenal ajaran sesat. Hari tu awal-awal pandemik, kita diberikan percuma dekat Masjid Surau, dekat mana-mana tempat stesen yang kita jumpa, tempat-tempat orang awam berkumpul. Dia bagi flyers-flyers tertentu untuk apa? Untuk mengenali apakah COVID-19 tu sebenarnya. Kalau kita pergi dekat hospital-hospital, kita je yang tak baca, ngaku je lah. Tunggu kan asyik main WhatsApp, terkikik-kikik. Cuba pergi dekat rak-rak tu yang dibagi percuma flyers tu. Ustazah belajar tentang apa? Allahumma salli ala Muhammad, tentang macam mana jantung kita boleh lemah, exercise apa yang sepatutnya kan sahabat-sahabat. Dulu kalau duk hantar mak tunggu ya Allah dari pagi sampai ke petang. Lepas tu adalah flyers-flyers yang punca penyakit diabetik contoh kan. Bila kita tahu sahabat-sahabat, kita akan hindar diri kita. Okey, faham, macam ni rupanya mudah dijangkiti. Ini tujuan, sebab itu kita nak baca menghindarkan seseorang agar tidak tenggelam dalam hal yang batil. Subhanallah sahabat-sahabat. 3, menjauhkan kemungkinan seseorang untuk berhubungan dengan orang-orang yang menganggur dan tidak memiliki aktiviti. Latahzan mengajar kita orang yang menganggur, yang banyak masa lapang, ini orang yang mudah untuk rosak. So, kalau ada orang yang, kau free tak hari ni? Kenapa? Kau nak ajak aku gimana? Jom aku nak dengar satu majlis ilmu. Okey lagilah. Kau jom teman aku window shopping. Window je ke? Door tak ada. Tak ada window je sebab duit tak ada. Jadi aku temankan hang. Alah, kalau window je kau bukan nak belanja aku makan pun. Kalau belanja gemuk juga perut aku. Okey. Tak apalah aku nak habiskan pembacaan buku Latahzan yang ada 281 bab ni. Meninggal tu kau kawan aku terkejut. Kau nak baca Latahzan sampai habis? Dengar kuliah ustazah pun mata kau kecil macam tu kan. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maksudnya
Tujuan kita membaca tu menjauhkan kita daripada terjebak berkawan dengan orang-orang yang suka menganggur, yang tidak memiliki aktiviti. At least kita ada alasan untuk, aku ada kerja ni, semalam ayah aku belikan satu buku ni, best gila, aku baru baca separuh, aku nak habiskan hari ni juga. Gitu, boleh. Yang keempat, melatih lidah untuk berbicara dengan baik, menjauhkan kesalahan dalam ucapan dan menghiasinya dengan balaghah dan fasahah. Balaghah ni, ya Allah, kadang-kadang orang duk tanya, ustazah dengan ustaz, ngumpat ustaz lagi, harap-harap dia tak masuk dalam ngumpat ustaz lagi. Ustaz kata, yang macam mana awak boleh menulis macam ni? Kan penuh balaghah. Orang mengaji agama tu dia faham lah maksud balaghah tu apa kan, sastra bahasa yang berbunga-bunga. Jawapan, bang, sebenarnya saya baca buku tu semalam, saya tiru je apa yang ada, tapi cantiklah bahasa dia tu. So kita boleh melalui pembacaan tu, tulisan kita sahabat pelbagai. Tak adalah orang macam jemu nak membaca. Ustazah nak cakap ni serba salah lah pula kan. Sebabnya kita pun tak pandai nak menulis. Tapi maksudnya saya suka menulis dengan supaya orang baca tu tak bosan. Maksudnya boleh je buku-buku ustazah masa dengan PTS dulu, sahabat-sahabat penuh dengan skema ilmiah sungguh. Tapi bila ustazah terbitkan sendiri buku, macam suka hati ustazah lah, banyak ustazah menulis dari hati. Macam tu, okay, sahabat-sahabat. Kemudian fasahah, nampak macam fasih bicara dia, nampak macam lancar. Mana dia dapat ni? Jawapan dia rajin membaca. Okay. Kemudian yang kelima, mengembangkan akal, mencerahkan fikiran dan membersihkan hati nurani. Subhanallah, kita nakkan mengembangkan akal, bukan mengembangkan badan. Kecakap kat diri sendiri, bukan mengembangkan badan. Tapi orang suka membaca mengembangkan akal, mencerahkan fikiran dan membersihkan hati nurani. Masya Allah sahabat, saya sangat setuju dengan banyak membaca. Apatah lagi kisah-kisah hidup orang lain. Kalau kita baca sirahnya para rasul, ya Allah, jauhnya aku dengan mereka. Dia sangat membersihkan hati nurani. Sebab tu kena bijak memilih apa bahan bacaan yang kita nak baca. Semoga lepas tajuk ni semua kita sukalah membaca. Sahabat-sahabat, wujudkan balik budaya membaca. Sekarang sejak ada handphone kat tangan ni, memanglah kita baca benda kat handphone. Yang nak membaca, tapi yang tak nak membaca, tak baca juga benda-benda yang bermanfaat dalam ni. Betul tak? Baik. Yang keenam, meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan daya ingatan dan pemahaman. Banyak sangat perkataan kembang-kembang ni. Terasa ai. Okey. Yang ketujuh, dapat mengambil faedah dari beberapa pengalaman manusia. Serius? Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau buku Ustazah Dakwah Penuh Ukhuwah ni, ini adalah pengalaman. Kan? Buku ni ditulis, bagi yang belum tahulah, sejak kematian sahabat kami Ustazah Syadia Abbas. Tiba-tiba dalam usianya yang sangat muda, anaknya masih kecil, kami menangis kematiannya daripada subuh sampai ke isyak. Besok sambung nangis lagi dalam grup. Sebab masa tu dah PKP, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi lepas seminggu Ustazah kata, kita ni tak berhenti menangis. Islam tak bagi melampau-lampau. Jom kita tulis kenangan bersama almarhumah jika ada, atau pengalaman dakwah. Ustazah Hafizah Musa, Ustazah Muzayyana, Ustazah Ainun Mardiyah, Ustazah Asma' Harun, sahabat-sahabat Ustazah Azni Mansur. Ramailah 22 orang asatizah menulis pengalaman. That's why bila Ustazah bagi ceramah tentang bab-bab syurga, wanita-wanita syurga, Ustazah kata, ya Allah, jauhnya kita dengan Masyitah, jauhnya kita dengan Maryam, jauhnya kita dengan Khadijah, Aisyah, Fatimah yang dijamin syurga, jauh. Tapi kalau kita baca kisah-kisah, mereka ni masih hidup, berkongsi pengalaman-pengalaman dakwah yang luar biasa. Sahabat-sahabat, kita pun kata, aduh, aku ni nak pandai baca Quran, tapi kisah Ustazah Ruzana Natiyah dalam ni, macam mana dia boleh jadi qari'ah Johan Selangor yang hebat. Rupanya dia nak cari guru Al-Quran tu keluar rumah pukul 4 pagi, siap naik kereta api, turun naik bas lagi. Aku ni guru datang rumah pun, jap ustaz, nak makan dulu, jap ustaz, nak kencing, jap ustaz. Sahabat-sahabat, macam mana? Kita baca tu, kita terinspirasi pengalaman orang lain. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab tu saya suka baca buku-buku yang memberikan inspirasi,
Itu saya. Sirah-sirah para sahabat. Supaya kita, ya Allah, aku ni jauh dengan mereka. Kita kan nak perbaiki diri kita sendiri. Okey? Apa lagi? Beberapa hikmah orang yang bijak dan fatwa. Okey, nombor 7 tadi. Pengalaman manusia, beberapa hikmah orang yang bijak. Macam la tahzan, kita boleh kategorikan dia hikmah orang yang bijak. Dia menulis la tahzan ni kerana dalam kebijaksanaan pengalaman dia yang hebat, dia menulis. Lalu memberi inspirasi, memberi tunjuk ajar kepada hati kita. Dan fatwa hukum para ulama. Buku-buku fatwa Ustazah simpan. Yusuf Al-Qardawi dalam macam mana fiqh modennya muslimin muslimat dirahmati Allah. Untuk apa? Untuk kita jadikan itu sebagai bahan rujukan. Nurma Ramli, buku ni memang buku tulisan Ustazah. Jadi buku-buku yang Ustazah tulis boleh dapatkan daripada nombor tim khidmat kat bawah tu. Yang ini yang terkini, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dari lisan ke tulisan. Semalam saya dapat satu messenger. Terima kasih Ustazah, dari lisan ke tulisan sangat membantu saya. Banyak sangat kebaikan dalam tu. Ini buku yang pertama saya tulis dalam angan-angan ke Firdausi. Bukan pertama saya tulis, pertama dalam PKP tahun lepas. Sebab memang saya menulis buku, tapi dah lama kan sahabat-sahabat tak terbitkan buku. PKP ni hikmah, ini buku pertama. Kemudian sahabat-sahabat dirahmati Allah, ini buku kedua. Kemudian ini buku ketiga dalam PKP. Sekarang ni banyak lagi lah benda yang kita nak terbitkan. Tapi macam itulah kan, kita ada halangan-halangan tertentu. Tapi PKP ni setahun setengah saya dapat buat 3 buku tu dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita just stay at home, banyak duduk di rumah. Dan kita ada promo 4 buku termasuk amalan harian. Sahabat-sahabat, kita jual 100 sahaja walaupun harganya berapa? 130 lebih kot. 100 sahaja siap dapat buku nota khas demi ummah kerana Allah. Kan asal saja benda ni sampai kepada anda. Tapi syaratnya bacalah. Dan set promo tu sahabat-sahabat sangat cantik dihadiahkan kepada kesayangan. Ni hadiah kan? Bagi hadiah belon, siap sekarang ni ada duit buat surprise kan. Ada satu TikTok tu Ustazah tergelak besar sungguh. Dan sahabat-sahabat dirahmati Allah, baru je mak dia nak tarik duit tu, terbang. Habislah duit tu. Memang terbang melayang sungguh. Kan ilmu insya-Allah tidak terbang. Bukannya salah benda-benda gitu, tapi fikir dulu apa yang memberi manfaat kalau kita nak jadikan buah tangan hadiah insya-Allah. Baik, yang ke-8, mematangkan kemampuan seseorang untuk mencari dan memproses pengetahuan, untuk mempelajari bidang-bidang pengetahuan yang berbeza dan penerapannya dalam kehidupan yang nyata. Yes, Ustazah akui juga, subhanallah, tak ada yang tak betul lah kitab la tahzan ni, subhanallah. 9, meningkatkan keimanan khususnya ketika membaca buku-buku karangan kaum muslimin. Sebab buku merupakan pemberi nasihat yang paling agung, merupakan pendorong jiwa yang paling besar, dan merupakan penyuruh kepada kebaikan yang paling bijaksana. Dulu bahan bacaan kita hanya buku. Sekarang kita buka Facebook orang yang baik-baik, kita tak tahu dia baik ke tidak hakikatnya. Tapi bila status dia tu baik-baik, follow lah sahabat-sahabat. Ini nanti PM tepi, alah kau follow dia tu bukan orang baik sebenarnya. Aku tak nak tahu dia orang baik ke tidak. Dosa yang dia buat antara dia dengan Tuhannya. Yang aku tahu bahasa dia tu selalu mendorong aku terarah kepada motivasi. Dan kita doakan dia supaya dia berbikin seperti apa yang dia cakap. Sebab kalau orang faham Quran dalam awal-awal surah As-Saff, sahabat-sahabat, Allah memang mencelakakan orang yang bercakap tapi tak buat. Jadi Allahu Akbar. Ustazah kalau nak cakap benda ni memang sebab takut. Sebab Ustazah tukang cakap tapi buat ke apa yang kita cakap? Na'udzubillah, takut sahabat-sahabat. Okey, yang ke-10, membantu fikiran agar lebih tenang, membuat hati agar lebih terarah, fokus, dan memanfaatkan waktu agar tidak terbuang secara percuma. Ya, promo ada sahabat-sahabat. Ramai lagi ke yang tak tahu Ustazah buat promo buku ni? Allah kesian. Jadi anda boleh hubungi nombor yang Ustazah pin kat bawah tu. InsyaAllah mereka bantu. Yang ke-11,
Promo ni insya-Allah lah Ustazah sentiasa buat ada, tapi hadiah buku nota demi ummah kerana Allah tu sementara stok masih ada. Harga tu insya-Allah lah. Insya-Allah Ustazah berlapang dada untuk berikan harga yang demikian. Baik, yang tak termasuk harga pos. Jangan marah pula lagi. Kenapa Ustazah diorang suruh bayar duit pos pula? Habis tu takkanlah buku tu nak terbang sendiri kepada anda. Mestilah kena bayar duit pos. Sekian dimaklumkan. 11. Dapat mengasah pemahaman kita terhadap makna suatu kata. Mencapai pemahaman terhadap material secara utuh, memahami maksud ungkapan tertentu, mencerna dalil dalam kalimat dan mengetahui rahsia-rahsia hikmah. Masya Allah, hebatlah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hebat sangat. Seorang penyair mengatakan inti dari roh adalah pencerna yang dikandung makna. Macam mana kita nak dapat rasa? Ustazah, saya dengar ceramah Ustaz tu, aduh terasa lah Ustazah. Jangan rasa saja tapi tak makan, nanti akak tak kenyang. Faham maksud Ustazah? Jangan rasa saja. Nak rasalah mak buat tom yam ni. Kalau rasa tu bukan semangkuk, okey, sekian dimaklumkan. Rasa tu cukup dekat hujung lidah kita Allah beri. Subhanallah, sebab tu cantik Islam ni. Belajar pula fiqh dalam bab membatalkan puasa. Ustazah, boleh tak saya ni isteri baru Ustazah? Isteri baru hari pertama nak masak dekat suami saya tu. Saya mestilah nak buat yang terbaik. First Ramadan pula tengah berpuasa. Macam mana Ustazah? Sebagai isteri baru mestilah nak masak sedap-sedap. Jadi rasa je lah, apa masalah kurang garam ke batal lah Ustazah. Bukan suruh rasa sesenduk semangkuk. Islam kata boleh merasa makanan, ambil setitik tu. Kan kalau orang tua-tua comel kan, ambil sudip ataupun senduk tu, tek. Lepas tu bukan telan. Kalau ditelan, sedap dah pula, tambah dah lagi semangkuk. Itu bukan. Kan kita letak kat lidah. Masya Allah, kita belajarkan dulu sains. Mana deria rasa, mana kita nak tahu lidah kita ni. Bukan kita letak dekat paling dalam sana, hujung lidah je. Kurang masin ni, masukkan garam. Hak yang tadi tu kita ludahkan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, dengan rasa itu sahaja, setitis itu sahaja, bukan membatalkan puasa sebab kita tak telan. Kita ludahkan balik kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi hukumnya hanya makruh, tidak batalkan puasa pun. Jadi kita nak sebut ini dari roh adalah percuma yang dikandung makna, bukanlah sesuatu yang anda makan atau minum. Sebab tu beza orang yang suka membaca dengan tidak suka membaca. Jauh lebih berbeza dia amal apa yang dia baca, ilmu yang dia dapat, berbanding baca kosong tanpa amal. Kita kategori mana? Tepuk dada, tanya iman. Betul lah Allah sebut dalam Quran, Allah tinggikan darjat orang yang berilmu. Tinggi darjat ni bukan mesti bergelar puan, seri kaya, seri muka, semua seri keluar. Bukan. Sahabat-sahabat, itu rezeki mereka. Ustazah, kita ni siapa? Bukan VIP, kita tak ada tempat apa-apa. Hey, berilmu, anda akan diangkat. Kalau bukan manusia angkat, Allah akan memuliakan kamu. Nak dapat ilmu, tak lari daripada proses Iqra. Bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bila membaca, niatkan, aku membaca ni biar aku baca benda bidang sains, biar aku baca benda macam mana nak gemukkan pokok-pokok aku kat halaman, biar aku baca bab resipi-resipi orang yang sedap-sedap. Apa sahaja yang aku baca, asalkan ya Allah tinggikan darjat aku di sisimu dengan ilmu. Patut lepas belajar resipi macam semalam Kak Salina Salihuddin kata, suami makin sayang. Dia tiru resipi-resipi orang dalam buku tu. Bukan untuk apa? Untuk kebahagiaan rumah tangga dia juga. Sahabat-sahabat, so kita cari bahan ini untuk, walaupun nampak macam tak mulia di sisi orang, tapi Allah muliakan orang yang berilmu. Okay? Jadi insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya sayang semua anda. Walaupun sahabat-sahabat dirahmati Allah, namanya tak disebut. Janganlah koci hati nama tak disebut. Nak sebut semua nama hampir 500 orang sehari ni, jenuh tak habislah. Besok insya-Allah kita sambung bab 75. Doakan semuanya lancar apa yang Ustazah plan hari ini.
terlibat dengan program TV. Kemudian besok jangan lupa dengar di TV Al-Hijrah. Ampun maaf sayang-sayang sekalian, saya pohon dengan sangat. Semoga Allah redha pada kita. Semoga Allah ampun segala dosa-dosa kita. Semoga kita tak jumpa pun kalau kat dunia ni yang jauh-jauh kan, Allah jumpakan kita di dalam syurga. La tahzan, innallaha ma'ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.